Assalamualaikum dan salam sejahtera. Koresponden TVS bersiaran membawakan laporan semasa dari luar negara. Bersama saya Syira Abang Mansur dan koresponden dari Jakarta, Indonesia dan Singapura. Encik Syukri yang berada di Jakarta sekarang ini, apa khabar Encik Syukri? Ya, khabar baik Syira. Syira apa khabar? Alhamdulillah sihat. Dan mengenai perkembangan kes COVID-19 di Indonesia, sehingga kini kes positif di Indonesia telah meningkat lebih 3.74 juta kes dengan kes harian melebihi 24,000 sehari dan kematian kini mencecah 113,000 kes. Encik Syukri, seperti yang kita semua sedia maklum, PPKM Fasa 4 di Jakarta dilanjutkan sehingga 16 Ogos. Laporan terkini daripada Encik Syukri mengenai PPKM di sana, silakan. Ya Syira, dengan mempertimbangkan aspek kesihatan, aspek ekonomi dan sosial, pemerintah Indonesia mula membenarkan aktiviti ekonomi ketika pelaksanaan PPKM level 4 di Jakarta dan kota-kota di Pulau Jawa. Aktiviti sosial ekonomi kembali dibenarkan tetapi dengan protokol kesihatan yang ketat. Contohnya pembukaan pusat membeli belah atau mall di Jakarta. Pemerintah Malaysia menguatkuasakan beberapa syarat untuk orang ramai masuk ke mall atau pusat membeli belah. Peraturan setakat ini berkuat kuasa hingga 16 Ogos. Syarat untuk memasuki mall antaranya memakai pelitup hidung dan mulut, suhu badan diperiksa, diwajibkan mendaftar dengan aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi seperti aplikasi MySejahtera kalau di Malaysia, dan setiap pengunjung diwajibkan telah menjalani 2 suntikan vaksin. Mereka harus menunjukkan sedia vaksin sebelum dibenarkan memasuki mall. Bagaimanapun mereka yang berusia 12 tahun ke bawah dan 70 tahun ke atas dilarang sama sekali untuk masuk ke mall. Waktu operasi pusat-pusat membeli belah ini hanya dibenarkan bermula jam 10 pagi hingga 8 malam di PPKM level 4. Ya, Syirah. Ya, dan ini kita kata norma barulah ya ketika ini bila diwajibkan untuk menunjukkan sijil vaksin untuk memasuki mana-mana premis perniagaan, kedai ataupun pusat membeli belah dan sebagainya. Encik Syukri, bagaimana pula penguatkuasaan lain dalam membendung penularan COVID-19 di sana? Ya, satu lagi Syirah, peraturan lain di Jakarta misalnya, pemerintah Provinsi Jakarta kembali menguatkuasakan peraturan genap ganjil di beberapa Hmm. jalan utama di Jakarta bagi membataskan pergerakan orang ramai. Peraturan genap ganjil ini maksudnya hanya kenderaan yang plate nombor akhirnya sama dengan tarikh harian dibenarkan menggunakan jalan berkenaan. Contohnya kalau plate nombor Syira yang terakhir itu ganjil, 1 misalnya. Mhm. Jadi Syira hanya dibenarkan menggunakan jalan berkenaan pada tarikh ganjil, iaitu 1 Ogos, contohnya 1 Ogos, 13 Ogos, 21 Ogos. Kalau Uh, kalau nombor plate Syira 6448, kalau 8 tu? Maksudnya dikira 8 tu genap. Jadi kalau hari 13 Ogos, Syira tak Mhm. dibenarkan melalui jalan berkenaan. Dan berkemungkinan Hmm. peraturan itu dilanjutkan lagi mengikut keadaan semasa. Dan Mhm. jalan-jalan utama di Jakarta yang dikuatkuasakan adalah Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Majapahit, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Muruk, Jalan Pintu Besar, Jalan Gatot 100. Semuanya jalan-jalan utama di Jakarta. Bagaimanapun Mhm. Syirah, ya, terdapat pengecualian peraturan itu untuk kenderaan tertentu seperti ambulan, kenderaan jentera Mhm. bomba, motosikal dan kenderaan rasmi pemerintah. Ya, Syirah. Mhm. Dan itu di Jakarta. Bagaimana pula pelaksanaan PPKM di luar Pulau Jawa dan Bali? Ya, Syirah, jika di luar Jawa, di luar Pulau Jawa dan Bali, pelaksanaan PPKM adalah di level 3 atau 2. PPKM level 3 atau 2. Pemerintah Malaysia kembali membenarkan banyak kegiatan sosial ekonomi. Kalau kita lihat mengikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, level 3 menunjukkan nisbah pesakit di kawasan atau zon atau wilayah tertentu adalah di angka 50 hingga 150 orang per 100,000 penduduk per minggu. Manakala angka kematian adalah 2 hingga 5 kes per 100,000 per minggu. Di Indonesia, di luar Pulau Jawa dan Bali, sebanyak 302 kabupaten dan kota kini berstatus PPKM level 3. Dan menerusi PPKM level 3 di luar Jawa dan Bali, pemerintah mula membenarkan kembali sekolah dibuka dengan protokol kesihatan yang ketat, dengan kuota maksimal kehadiran pelajar ke sekolah ke kelas hanya 50%.
rumah-rumah ibadat seperti masjid, gereja dan rumah-rumah ibadat yang lain telah dibenarkan dibuka kembali dengan maksimum hanya 20 orang. Pusat-pusat membeli juga dibenarkan dibuka dengan jumlah pengunjung hanya 50% dan operasinya hanya hingga 8 malam. Ya, Syirah. Baik Encik Syukri. Okey, lanjutan PPKM di Jakarta sehingga 16 Ogos, peraturan Ya. genap ganjilnya, peraturan membawa sijil vaksin ke mana-mana premis perniagaan dan peraturan-peraturan lain yang telah dikuatkuasakan. Semoga semuanya dapat membendung penularan COVID-19 di dunia ini, insya-Allah. Terima kasih Encik Syukri untuk laporan hari ini. Selepas ini kita akan bersama dengan Puan Masita, koresponden TVS dari Singapura. Tapi kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam Koresponden TVS. Bertemu kembali dalam Koresponden TVS. Kali ini kita nak berkongsi laporan dari Singapura pula, di mana untuk makluman sudah 2 tahun berturut-turut tiada ternakan diimport ke Singapura untuk ibadah korban. Tiada sembelihan dilakukan di sana untuk ibadah korban ialah disebabkan oleh kenaikan kes COVID-19 dalam komuniti di Singapura. Dan seperti sebelum ini juga, masjid sekali lagi menawarkan khidmat korban di Australia, di mana daging-daging korban ini dibekukan sebelum dihantar ke Singapura. Puan Masita, katanya anda telah berkesempatan untuk menyaksikan proses agihan daging korban yang dijalankan oleh Muslim Converts Association of Singapore baru-baru ini. Mungkin boleh ceritakan pengalaman anda, silakan. Ya, betul Syira. Saya sempat diberi peluang untuk menyaksikan proses agihan daging korban yang dijalankan oleh Muslim Converts Association of Singapore atau dikenali sebagai Darul Arkam. Dipanggil Kurban Drive, ia dijalankan pada 8 Ogos lalu. Sebanyak 1,100 keluarga telah menerima 2,200 kilogram daging kurban, masing-masing 2 set daging kambing dan lembu serta 2,400 bungkus biryani. Daging korban ini diedarkan oleh sukarelawan menaiki kenderaan persendirian melalui 9 lokasi di seluruh pulau ini dan salah satunya di Darul Arkam sendiri. Darul Arkam bekerjasama dengan 8 organisasi untuk mengagihkan daging korban ini. Ini termasuklah Persatuan Ulama dan Guru-Guru Agama Islam Singapura, Persatuan Pemudi Islam Singapura, Muslim Counselling Services, Kasar Rauda, Tanjung Pagar Malay Activity Executive Committee, Hati Emas 60, Hui Hui Cultural Association of Singapore dan Langki Indian Activity Executive Committee. Ya Puan, bagaimana proses agihan ini dilaksanakan? Adakah langkah ketat bagi mengekang penularan COVID-19 ini menyukarkan proses agihan kepada yang memerlukan? Ya Syira, nampaknya tidak menyukarkan agihan. Saya sempat bertemu dengan Presiden Darul Arkam, Encik Muhammad Imran Kuna. Beliau memberitahu bahawa Kurban Drive ini adalah program tahunan yang dimulakan sejak 2017. Pada tahun ini, dalam keadaan masih di bawah langkah-langkah ketat pengurusan selamat, Darul Arkam berjaya menyediakan 1,100 berjaya memberi kepada 1,100 keluarga daging kurban segar, lebih ramai berbanding tahun lepas, seramai 750 keluarga. Darul Arkam melaksanakan contactless delivery atau penghantaran tanpa sentuhan, di mana daging kurban itu dimasukkan di dalam cooler bag yang dapat mengekalkan kesegaran sehingga 6 jam. Ia akan diletakkan di pintu penerima bantuan yang telah dimaklumkan sebelum waktu penghantaran. Darul Arkam juga mengambil langkah kehadapan dengan memastikan hanya mereka yang telah menerima vaksin penuh dibenarkan untuk terlibat dalam Kurban Drive tahun ini. Saya sempat melihat proses agihan yang turut disertai oleh Encik Imran Kuna sendiri, bermula dari penghantaran berkotak-kotak daging korban sebelum diproses untuk dimasukkan ke dalam cooler bag yang kemudiannya dimuat ke dalam kenderaan sukarelawan yang sedia menunggu untuk diagihkan kepada keluarga yang telah dikenal pasti. Bagi lokasi Darul Arkam sendiri, terdapat 30 kenderaan sukarelawan yang terlibat pada hari tersebut. Menurut Encik Imran Kuna, korban pada tahun ini disumbang oleh Al-Falah Academy SG
dan Hizm International. Ya, menarik ya Kurban Drive yang dijalankan di Singapura secara contactless delivery ataupun penghantaran tanpa sentuhan sebagai langkah untuk membendung penularan COVID-19. Baik, terima kasih Puan Masita. Itulah dia antara perkongsian koresponden TVS untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian anda. Jumpa lagi di waktu lain dalam koresponden TVS. Saya Syirah Abang Mansur. Jaga diri Malaysia.